Aku Azim, baru mula kerja sebagai pegawai kesehatan kontrak di Hospital Kerajaan Lamani. Bangunan asal hospital ini dibina sejak zaman penjajah, dan banyak struktur lama masih digunakan, terutama bahagian ward pesakit dalam. Malam tuh aku kena kerja shift malam, cover ward perubatan lelaki. Pukul 2 pagi, aku turun ke kafeteria nak beli air. Masa naik balik, aku salah tekan butang lift dan berhenti di tingkat 7. Yang peliknya tingkat 7 tak sepatutnya ada. Setahu aku, bangunan tuh cuma sampai tingkat 6, tapi pintu lift terbuka luas. Dan ada papan tanda di dinding. Ward 13 pesakit khas, suasana sunyi, lampu malam. Tapi aku terdengar bunyi kerusi roda bergerak, dan suara halus orang bercakap. Aku panggil, "Hello. Ada sesiapa?" Tapi tak ada sahutan. Aku melangkah perlahan ke dalam ward itu. Katil-katil tersusun kemas, tapi semuanya kosong sunyi, kecuali satu katil di ujung ward. Ada seorang lelaki tua terbaring di situ, merenung siling. Aku hampiri. Bila aku tanya dia sakit apa, dia cuma senyum dan berkata, "Dah lama saya tunggu dokter datang." Aku rasa tak sedap hati. Aku undur dan terus balik ke lift. Masa pintu lift hampir tertutup, aku sempat tengok lelaki tua itu duduk tegak dan senyum ke arahku, matanya putih sepenuhnya. Esok pagi, aku ceritakan pada juru rawat senior. Wajah dia berubah pucat. "Azim, hospital ini tak ada tingkat 7. Pernah ada ward 13. Nomor 13 memang tak digunakan sebab orang kata nomor itu tak bersih." Aku tergamam. Bila aku naik semula dengan dia untuk periksa, butang lift tingkat 7 dah hilang. Langsung tak wujud. Beberapa minggu kemudian, aku dengar cerita dari MA lama di situ. Katanya, satu ward khas dulu pernah wujud di aras atas untuk pesakit gangguan mental dan kasmistri. Tapi selepas seorang pesakit membunuh diri dan membunuh 2 juru rawat, ward itu ditutup. Nomornya Ward 13, ada yang kata, pesakit-pesakit yang tertinggal di situ masih tunggu rawatan sampai hari ini. Kalau kau terdengar lift berhenti di aras yang tak wujud, jangan keluar. Selepas kejadian Ward 13, aku coba anggap semuanya hayalan mungkin, sebab letih shift malam, mungkin aku tersilap. Tapi 2 minggu kemudian, sesuatu berlaku yang buat aku yakin ada sesuatu di hospital ini yang bukan manusia. Malam tuh, aku bertugas semula di ward 6, ward biasa untuk pesakit tua. Sekitar jam 3 pagi, loceng panggilan kecemasan dari bilik 6 berbunyi, tapi bilik tuh kosong. Tiada pesakit sejak 3 hari lepas. Aku pergi juga, mungkin loceng rosak. Bila aku buka pintu, lampu bilik tuh terbuka sendiri. Di katil tengah, ada seseorang berbaring. Pakaiannya serba putih, berselimut. Aku dekati perlahan dan bertanya, "Puan, kenapa tekan loceng?" Orang tuh tak bergerak. Aku sentuh lengannya, sejuk macam ais. Tiba-tiba, dia duduk tegak, perlahan-lahan, dan aku lihat wajahnya. Juru rawat, tapi wajahnya pucat laisi, bibir biru, dan mata lebam macam mayat yang lemas. Dia bersuara perlahan, "Saya tak habis kerja malam tuh. Saya kena turun balik." Sebelum aku sempat bergerak, lampu bilik berkelip, dan semua loceng panggilan dari setiap bilik berbunyi serentak. Satu hospital bergema dengan bunyi loceng pesakit, walaupun kebanyakan bilik kosong. Aku lari ke counter juru rawat, tekan butang panik. Beberapa menit kemudian, seorang MI dan juru rawat senior datang. Aku ceritakan semuanya, mereka hanya pandang antara satu sama lain. Juru rawat senior itu, Puan Kamariaf, tarik aku ke tepe. Dia bising, "Azim, au nampak dia juga." Juru rawat tuh Siti, dia mati 13 tahun lalu. Malam si sunyi, macam ni juga. Digilis lift rosak, masa nak turun ke tingkat 7 yang tak sepatutnya ada. Sejak tuh, kalau dia muncul, biasanya bintang-bintang akan ada pesakit yang ikut dia balik. Keesokan paginya, seorang pesakit lelaki dari bilik 6, Dita, ditemui meninggal dunia dalam posisi seperti mengikut seseorang keluar bilik. Kaki tergantung dari katin, pintu terbuka, dan jejak tapak kaki bercampur darah, dan air lift menuju ke arah tangga kecemasan belakang. Sejak malam tuh, aku tak pernah sentuh lift lama hospital tuh lagi, dan setiap kali aku dengar loceng panggilan waktu malam, aku cuma berdoa itu, bukan dia yang minta dibantu.
Selepas kematian pesakit di bilik 6 Bita, aku dah nekat aku nak tahu apa sebenarnya yang berlaku di hospital ni. Aku tak sanggup terus bekerja dalam ketakutan. Malam demi malam diganggu oleh sesuatu yang tak dapat dijelaskan. Aku mula selidik file-file lama. Aku berjaya masuk ke bilik rekod arsip dengan bantuan pembantu perubatan lama, Encik Hafiz. Dalam file bertarial tahun 2003, aku jumpa rekod kejadian kematian jururawat bernama Siti Maryam yang meninggal dunia semasa bertugas malam jatuh ke dalam lift rosak di aras kosong. Tapi yang lebih menakutkan, aku temui satu senarai kematian misteri pesakit dan staf. Semuanya berlaku pada tarikh yang ganjil setiap 13 hari bulan dan selalu sekitar jam 3 pagi dan esok adalah 13 hari bulan. Malam itu, aku ambil keputusan untuk berjaga di Ward 6 dengan kamera infrared, alat rekaman suara, dan satu botol air yasin yang aku minta dari Ustaz hospital. Tepat jam 3.13 pagi, loceng kecemasan berbunyi dari bilik 6. Aku bangun perlahan-lahan. Kali ini, aku bawa kamera menyala. Aku buka pintu bilik 6D. Seperti dulu lampu menyala sendiri. Katil tengah kosong, tapi dalam rekaman kamera, ada seorang wanita sedang duduk di katil, wajahnya kabur. Tapi jelas seragam jururawat. Dia menoleh ke arahku. Azim, tolong saya. Aku menahan nafas. Suaranya perlahan, bergema seperti dari dasar perigi. Tolong saya. Mereka masih terperangkap. Saya bukan satu-satunya. Tiba-tiba, kamera terpadam, dan bila aku buka mata aku bukan lagi di Ward 6. Aku berada dalam ward gelap, dinding berlumut, dengan katil-katil usang dipenuhi manusia berbalut kain putih. Mata kosong menatap siling, di dinding, papan nama karat. Bertulis Ward 13 rawatan jiwa roh Siti Maryam berdiri di tengah bilik. Selamat datang. Ramai yang dah lupa kami, tapi kami masih di sini, menunggu, sekarang giliran kau. Aku menjerit, dan semuanya gelap. Azim tak pernah ditemui. Sejak malam itu, laporan rasmi menyatakan dia berhenti kerja dan berpindah. Tapi staf lama tahu tiada surat berhenti, tiada barangan dibawa keluar, dan setiap 13 hari bulan, loceng dari bilik renang masih berbunyi. Kalau kau lambat respon, ada pesakit yang tak bangun esok pagi. Dan kadang-kadang, juru rawat baru mendakwa terserempak dengan seorang lelaki muda dalam uniform lama, memeriksa ward pada jam 3 pagi. Mereka kata namanya Azim.